Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan bukti negara Brunei Darussalam selamanya bersuluh dengan Al-Quran dan agama ialah dengan menghayati Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam yang sudah menjadi darah daging orang-orang Brunei. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Republik Sosialis Vietnam yang ke-77. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan bukti negara Brunei Darussalam selamanya bersuluh dengan Al-Quran dan agama ialah dengan menghayati Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam yang sudah menjadi darah daging orang-orang Brunei. Ini kerana tegas baginda, Al-Quran dan Islam adalah cahaya yang mampu untuk menerangi segalanya. Bertitah pada Majlis Musabakah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1443 Hijrah bersamaan dengan 2022 Masihi semalam, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan tidaklah memadai usaha sebagai salah satu sebab untuk memperolehi apa yang dihajati cuma bersifat duniawi semata-mata. Malah selaku umat berakidah juga dituntut untuk mengimbanginya dengan usaha-usaha yang bersifat ukhrawi. Salah satu usaha bersifat ukhrawi itu ialah dengan mendampingi Al-Quran. Mendampingi Al-Quran bererti membaca dan beramal dengan ajaran-ajarannya. Ini adalah satu usaha yang dijamin dapat meraih keselamatan sebagaimana tafsir ayat 16 surah Al-Maidah bahawa dengan Al-Quran itu Allah akan tunjukkan jalan-jalan keselamatan dan kesejahteraan kepada sesiapa saja yang mematuhi apa-apa jua yang diradainya. Dan dengannya juga Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman yang terang menderang. Demikian dengan izinnya, dia menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya bertitah umat Islam di negara Brunei Darussalam tidak pernah meminggirkan Al-Quran dan ajaran agama sejak berkurun lamanya. Malah kita selamanya bersuluh dengan Al-Quran dan agama sehingga datanglah petunjuk Allah kepada kita untuk memartabatkan agama Islam sebagai agama resmi negara. Ini adalah bukti bahawa menghayati Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam itu sudah menjadi darah daging kita, orang-orang Brunei. Mengapakah ini menjadi kemestian bagi kita? Kerana Al-Quran dan Islam adalah cahaya yang mampu untuk menerangi segalanya, termasuk mampu untuk melindungi kita dan negara daripada anasir-anasir perosak. Sama ada anasir itu nampak maupun tidak nampak. Contoh anasir yang tidak nampak ialah seperti musuh dalam selimut dan makhluk dari kalangan jin dan syaitan.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah juga mengingatkan menang dalam musabakah bukanlah matlamat utama, tetapi memperdengarkan bacaan yang baik adalah lebih mustahak untuk diberikan perhatian. Mengenai tema musabakah membaca Al-Quran, bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan pada tahun ini bertemankan Al-Quran sepanjang zaman, Baginda bertitah ia memang sangat bertepatan. Bagaimanapun, Baginda menyarankan pihak yang mencipta tema akan dapat menghurai dan memahamkannya kepada umum untuk dihayati, bukan setakat mengungkapkannya di atas kertas sahaja. Maksud berteman dengan Al-Quran itu tidak lain dari menjadikannya sebagai pendamping untuk dibawa ke mana saja, dibaca dan diamalkan pengajarannya. Sehingga dengan itu, insya-Allah dapatlah kita menunggu keberkatan dan syafaat daripadanya. Jika ini berlaku, maka barulah dapat dianggap sebagai tercapai maksud berdamping dengan Al-Quran itu. Kemuncak Majlis Musabakah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan ialah pengurniaan hadiah kepada para pemenang dan peserta pertandingan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan hadiah-hadiah. Majlis berlangsung di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela, Pengiran Muda Abdul Kahar Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama serta ahli-ahli jawatankuasa tertinggi musabakah. Berangkat sama Paduka-Paduka Nakda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Menteri Hal Ehwal Agama dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan mengenai tema musabakah tahun ini, bertemankan Al-Quran sepanjang zaman. Berdamping dengan Al-Quran itu membuka peluang untuk beroleh keberkatan duniawi dan ukhrawi, iaitu berkat membacanya dan berkat mendengar ayat-ayatnya dibacakan, seterusnya berkat mengambil ingatan pengajaran daripada kandungannya. Mengambil pengajaran daripada Al-Quran itu adalah sangat mustahak. Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pengerusi Jemaah Hakim, semasa menyembahkan pengumuman keputusan musabakah, persembahan bacaan para peserta pada tahun ini secara umum berada pada tahap yang amat baik. Yang Mulia Dayangku Fauziah Nadirah binti Pengiran Haji Jofri. Johan Qari ialah Awang Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah. Johan Qariah pula Dayangku Fauziah Nadirah binti Pengiran Haji Jofri. Majlis juga diserikan dengan persembahan khas oleh Al-Hafiz dan Al-Hafizah Jemputan Muhammad Najah Hudia Afifur Rahman Agus Fian dan Nur Syahwa Syahila Muhammad Sabhan, kedua-duanya insan istimewa dari Republik Indonesia.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurnian hadiah kepada para pemenang dan peserta pertandingan. Johan Kori menerima wang tunai RM7,000, piala pusingan, hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji berjumlah RM1,500, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Sebidang kain tenunan Brunei, sumbangan syarikat Little Umi. Naib Johan Kori Awang Muhammad bin Ali menerima RM5,000, hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji berjumlah RM1,000, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Awang Haji Nasrul Fakri bin Haji Yahya di tempat ketiga menerima RM3,000, hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji berjumlah RM700, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Sementara Johan Koriah menerima wang tunai RM7,000, piala pusingan, hadiah iringan, sijil penyertaan, pakej menunaikan fardu haji bagi Johan kali pertama, akaun tekad haji berjumlah RM1,500, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Sebidang kain tenunan Brunei, sumbangan syarikat Little Umi. Naib Johan Koriah Dayang Hajah Nur Faizah binti Haji Imran menerima RM5,000, hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji berjumlah RM1,000, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Di tempat ketiga, Dayang Siti Zahrina binti Haji Abdul Wahab menerima RM3,000, hadiah iringan, sijil penyertaan, akaun tekad haji berjumlah RM700, sumbangan Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holdings Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berkenan menyempurnakan pengurniaan cenderamata kepada hakim-hakim dan Al-Hafiz dan Al-Hafizah jemputan musabaqah. Doa selamat dipimpin oleh Mufti Kerajaan. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Penganjuran musabaqah yang bermula sejak lebih 6 dekad lalu sebagai usaha menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir melalui kaedah penguasaan dan penghayatan bacaan Al-Quran. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, Presiden Republik Sosialis Vietnam.
dan Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam dan juga kerajaan serta rakyat Republik Sosialis Vietnam sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Republik Sosialis Vietnam yang ke-77 tahun. Status harian normal baharu COVID-19. 1 kes dalam kategori 5 dengan 2 kes kini berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 130 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 83.6%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 58.6%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 77.5%. 21 pegawai Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB telah dinaikkan pangkat pada Majlis Kenaikan Pangkat pagi tadi. Kenaikan pangkat tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis diadakan di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Menyempurnakan majlis, Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB, seorang pegawai kanan Tentera Laut Diraja Brunei dinaikkan kepada Kapten, 16 orang pegawai pemangku Lieutenant Colonel ditetapkan pangkat dan 4 orang pegawai dinaikkan pangkat pemangku Lieutenant Colonel. ...26 individu terdiri daripada 23 lelaki dan 3 perempuan yang berusia dalam lingkungan 22 hingga 49 tahun berjaya dikesan dan ditahan berikutan operasi Pirates yang dilancarkan sejak bulan Julai lalu. Ini termasuk 2 suspek yang menyerah diri kepada Biro Kawalan Narkotik BKN atas penglibatan mereka dengan sindiket pengedaran dadah jenis syabu. Beberapa siri operasi telah dijalankan sepanjang bulan Ogos di beberapa lokasi di daerah Belait iaitu di Panaga, Seria dan Kampung Sungai Liang, Kampung Sungai Besar, Kampung Bukit Beruang di daerah Tutong dan Kampung Lambak Kanan di daerah Brunei dan Muara. Dalam operasi tersebut, BKN berjaya merampas dadah jenis syabu seberat 16.4 gram, wang tunai berjumlah RM38,284.1 sen ringgit Brunei, $215 Singapura, 90 pound, $106 Amerika dan RM1 Malaysia, barang kemas, kamera litar pintas, alat timbangan digital dan alat-alat pekakas untuk menghisap dadah. Individu-individu yang ditahan merupakan ahli sindiket yang berperanan sebagai penjual dadah kecil-kecilan iaitu pusher dadah atau runner dadah serta pelanggan dadah kepada suspek-suspek utama sindiket yang ditahan pada hujung bulan Julai lalu. Dalam satu kes tangkapan di Kampung Lambak Kanan, BKN mendapati seorang individu yang ditahan adalah terlibat dalam kegiatan pembersihan wang haram. Individu berkenaan dipercayai telah digunakan oleh salah seorang suspek utama operasi Pirates untuk menyimpan wang haram iaitu hasil dari kegiatan jenayah pengedaran dadah dan barang-barang tegahan. Daripada 26 tangkapan, berikut merupakan suspek yang mempunyai peranan yang aktif dalam sindiket pengedaran ini. Kesemua tangkapan disiasat di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 dan Perintah Mendapatkan Kembali Hasil Jenayah 2012. BKN ingin merakamkan penghargaan kepada agensi-agensi perisikan keselamatan dan penguatkuasaan atas bantuan dan kerjasama yang diberikan.
Pelbagai usaha terus dilaksanakan oleh kerajaan dalam membudayakan amalan membaca Al-Quran dalam kalangan rakyat dan penduduk di negara ini. Ia bertepatan dengan hasrat murni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam agar menjadikan amalan membaca Al-Quran sebagai budaya sepanjang zaman. Dalam temu bual bersama pewarta RTB, Johan Qari dan Qariah Musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun ini terus menanam semangat agar majlis umpamanya akan terus menjadi wadah dalam melahirkan generasi Brunei yang benar-benar mencintai, menghayati dan memahami kitab suci Al-Quran. InsyaAllah saya akan belajar lagi sebagai motivasi kepada anak-anak muda zaman sekarang ini yang berminat dengan terandum Al-Quran ini, dan bolehlah diajarkan juga kepada terutama anak saya sendiri, keluarga saya sendiri, dan kepada pelajar-pelajar di luar sana. Jadinya andang kedua-dua ibu bapa saya ni andang dari Damit sudah menganukan kami adik-beradik supaya dapat celik Al-Quran. Andang dari Damit dipupuk minat atau kan mungkin akan datang pun nyurang arah adik-beradik itu arah generasi-generasi akan datang pun insyaAllah akan diterapkan minat yang samalah insyaAllah. Keinginan serta cintakan Al-Quran sejak kecil lagi menjadikan dua penghafaz Al-Quran kelainan upaya dari Indonesia mempunyai kemahiran yang istimewa sehingga mampu menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Meskipun mempunyai kelainan dari segi fizikal, namun ia bukan penghalang bagi mereka untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Membesar dengan keadaan lumpuh otak atau cerebral palsy, Muhammad Najah Hudia Afifur Rahman Agustian, 12 tahun, mula menghafaz Al-Quran sejak berumur 8 tahun. Ketika ditemui, Muhammad Najah Hudia mengungsikan bagaimana Al-Quran telah merubah kehidupannya walaupun mempunyai kelainan dari segi fizikal. Setelah itu kalau sudah hafal, minta disimak sama mama. Karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita di yaumul qiyamah. Jadi nggak boleh putus asa dalam kondisi apapun, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Manakala Nurul Syahwa Syakilah Muhammad Sabhan berkata, dengan kondisi dirinya yang tidak dapat melihat akibat penyakit yang telah menimpa dirinya sejak berumur 3 bulan, tidak melemahkan semangatnya untuk menjadi seorang penghafaz Al-Quran. Jelasnya dengan bantuan ibu bapanya serta kaedah mendengar bacaan Al-Quran membolehkannya menghafaz 30 juzuk Al-Quran pada usia 10 tahun. Alhamdulillah, Kaila banyak bersyukur karena banyak nikmat Allah yang Kaila dapatkan semenjak menjadi penghafal Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati kalian, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup untuk kaum muslim dan muslimat. Bagi memberi inspirasi dan motivasi kepada masyarakat Islam, khususnya penghafaz Al-Quran, untuk terus berdamping dengan Al-Quran, hari ini diadakan sesi kongsi sama bersama Al-Hafiz dan Al-Hafizah dari Negara Republik Indonesia. Di daerah Temburong, sesi diadakan di kediaman rasmi Pegawai Daerah Temburong. Antara yang hadir, Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Antara pengisian acara, persembahan khas dari Al-Hafiz dan Al-Hafizah berkenaan. Ikhlas dari segi bahasa adalah ketulusan hati, membersihkan hati dan memurnikan niat. Manakala dari segi istilah pula bermaksud mengerjakan amal ibadat hanya untuk mendapat reda Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperolehi redanya. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Ikhlas Sifat Terpuji. Ikhlas merupakan ibu bagi segala sifat yang terpuji. Hal ini kerana akhlak itu sendiri bermaksud perilaku yang lahir tanpa dipaksa dan semula jadi. Oleh itu, segala kebaikan harus berpusat dan diniatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sikap dan sifat ikhlas itu mempunyai beberapa ciri yang utama. Antaranya, pertama,
menyukai pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia lain. Kedua, tidak terpedaya dengan pujian manusia. Ketiga, lebih banyak menilai kekurangan diri sendiri daripada menilai kekurangan orang lain. Keempat, menghindari kemasyhuran. Kelima, berusaha menyembunyikan amal kebajikan. Peserta program Bas Belia 2022 hari ini meneruskan aktiviti dengan berkunjung ke daerah Tutong. Pengisian aktiviti diisikan dengan mengadakan lawatan ke beberapa buah tempat industri pertanian dan destinasi pelancongan di daerah Tutong. Rombongan memulakan lawatan dengan berkunjung ke ladang Labulicious yang dimiliki oleh Awang G. Kwit Fong serta keluarga dari Majlis Perundingan Kampung Merimbun. Semasa berada di Bintuduh Green Spring Resort, Kampung Lamunin, para peserta dialu-alukan oleh Awang Ajmin bin Haji Meludin, pemangku pegawai daerah Tutong. Juga termasuk dalam pengisian program lawatan ke tempat pemprosesan produk berasaskan minyak kelapa darah dan pembuatan minyak gaharu dihasilkan oleh Majlis Perundingan Kampung Tanjung Maya. Pendaftaran menyertai program Khidmat Bakti Negara PKBN bagi pengambilan ke-11 kini dibuka sehingga 12 November 2022. Bagi memberigakan program tersebut, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui bahagian Khidmat Bakti Negara kini menganjurkan jerayawara PKBN. Dibukakan sehingga Ahad 4 September ini bermula pukul 10 pagi hingga 6 petang. Jerayawara di Hasran memberi peluang kepada para belia untuk berkunjung bagi sesi pendaftaran. Latihan PKBN bagi pengambilan ke-11 akan bermula pada 27 November 2022 sehingga 9 Mac 2023. Berita sukan. Kejohanan Golf Amatur Antarabangsa 2022 sempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 membuka tirainya pagi tadi. Kejohanan 3 hari itu diadakan di Kelab Golf Pantai Mentiri. Antara yang menyertai pada hari pertama kejohanan Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kejohanan disertai 250 pemain dan mempertandingkan 9 kategori. Kejohanan diteruskan lagi esok dan akan berakhir Ahad ini di tempat yang sama.